Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ahli panel kita dan rakan-rakan yang lihat live kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita hari ini pada panel yang ketiga. Dan panel ketiga ni sedikit berbeza. Dua panel yang sebelum ni kita bincang pasal pendidikan. So panel hari ni kita beralih arah ke bahagian TVET dan kemahiran lah. So bersama dengan saya hari ini adalah Cik Rizan bin Hassan, merupakan daripada Pertubuhan Kemasaan Pekerja Berkemahiran. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat? Alhamdulillah baik, sihat walafiat kan. Alhamdulillah. Bersempena juga hari ini secara tidak langsung, hari ini merupakan Hari Kesukarelawan Belia Malaysia. Betul tuan ya? Betul. Selamat Hari Kesukarelawanan kepada semua belia, khususnya kepada mahasiswa lah. Sebab mahasiswa ni tak lari daripada elemen kesukarelawanan, betul tak kan? Betul, Alhamdulillah betul. Memang betul-betul tak lari daripada sukarelawan. Kalau ikutkan sukarelawan ni merupakan satu subjek, jadi subjek dalam universiti dah sekarang ni. Betul. Tiap-tiap Sebab kena melalui kita tu. Okay. Sebab kita kalau bercakap tentang industri, ini just sembang aja dulu kan. Sebab kesukarelawanan ni kalau kita tengok, selain daripada revolusi industri 4.0, Jepun dah mengorak langkah ke arah society 5.0 di mana elemen kemanusiaan, kesukarelawanan itu adalah teras bagi kebolehpasaran pekerjaan di masa akan datang. Jadi dengan restart button pandemik COVID-19 ni, saya percaya dan yakin elemen kesukarelawanan kemanusiaan ini akan diangkat dan menjadi satu keperluan wajib majikan industri untuk menerima pakai bakat-bakat pekerja, insyaAllah. InsyaAllah tuan. Alhamdulillah, bagi yang di luar sana, orang banyak tertanya macam mana pihak PESEP ni boleh berkenalan dengan pihak Cik Rizan. Okay, saya cerita sedikit. Kami berkenalan dengan Cik Rizan sendiri semasa kami di iGrow. Kami membantu iGrow untuk satu program dan di situ saya sendiri duduk dengan program Cik Rizan. Di Kampung Gajah, saya tengok Cik Rizan punya motivator untuk anak-anak belia kita ni memang sangat menarik. Saya pun sangat tertarik dengan apa yang Cik Rizan sampaikan. Dan benda tu realiti zaman sekarang. Betul Cik Rizan, realiti benda tu. Apa yang kita nampak masa ini. Okay, so kita terus dengan topik kita hari ni. So perkongsian yang pertama yang saya nak bawa ni adalah peluang kedua adalah TVET. Macam kita tengok sekarang ni, orang tengok TVET. Orang cakap tak boleh masuk universiti, kau pergi buat kemahiran. Tak boleh masuk universiti, pergi buat kemahiran. Orang menganggap TVET ni adalah peluang kedua. Macam mana pendapat Cik Rizan pasal benda tu? Okey, meletakkan pendidikan latihan vocational dan teknikal atau TVET, kalau dulu-dulu kita panggil kemahiran lah kan, atau kalau lebih dulu lagi orang panggil ketukangan. Okey, meletakkan elemen TVET ini ataupun pendekatan TVET ini sebagai kelas kedua, peluang kedua kepada mereka yang gagal sebenarnya adalah salah. Maksud peluang kedua itu adalah alternatif, satu pilihan andai kata seseorang yang tidak ada kecenderungan ataupun minat di dalam akademik, ataupun dia merasakan dia ingin menyerlahkan bakat dan potensi dia melalui kemahiran. Walaupun mungkin dia adalah pelajar akademik yang excel, yang cemerlang, tapi dia merasakan TVET adalah pilihan dia, maka itu yang kita sebut peluang kedua sebenarnya. Bukannya peluang kedua untuk budak-budak yang tercicir, gagal dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat negara-negara maju yang melaksanakan TVET, ianya adalah berbentuk pendidikan atau latihan untuk semua. Okey, kalau mereka ni yang memang benar-benar tercicir ataupun mereka yang gagal mereka ataupun berisiko dalam hidupnya, okey, diberi latihan kemahiran itu dianggap sebagai satu intervensi kerjaya. Kan? Jadi ramai orang tak faham, terutama guru-guru kaunseling melihat kalau anak murid mereka tak cemerlang, hantar TVET. Bila budak yang gagal, hantar TVET. Kalau masuk penjara, masuk juana, hantar TVET. Itu sebenarnya adalah salah. Sebaliknya kita perlu melihat bahawa TVET ni sebagai satu tools, satu platform untuk penyerahan bakat dan potensi anak muda yang mempunyai bakat untuk diserlahkan melalui kemahiran yang mereka ada. Sebab kita kena faham, ada orang dia cemerlang dari segi akademik. Dia mungkin hebat dengan pemikiran,
dengan apa ni pengetahuan, tapi ada juga orang yang mempunyai kemahiran dia di tangan, dia kreatif. Jadi kenapa tidak kita menyalahkan bakat mereka ini tanpa melabelkan bahawa ini first class, ini second class. Ya, betul tuan. Betul. So, memang betul. Kadang sekarang ni masih ada lagi orang yang beragapan begitu. Tapi sebenarnya saya tengok bidang TVET ni sendiri dari dulu lagi, daripada zaman saya di peringkat menengah lagi, saya dah nampak TVET ni bukan satu kemahiran yang boleh pergi jauh lebih depan daripada orang cakap pendidikan yang lain. Saya boleh sebagai saya, contoh saya sendirilah. Saya sebenarnya, orang banyak tak tahu, saya sebenarnya berasal daripada kemahiran juga. Saya daripada Kolej Pertanian bidang kemahiran. Memang mula-mula dulu saya masuk bidang kemahiran. Mak aku akademik memang teruk lah kan. Betul kan? Bila kita masuk bidang kemahiran, saya belajar 4 tahun. Dah sampailah di peringkat diploma kemahiran. Yes, kita Alhamdulillah. tengok orang cakap peluang kerja tu memang sangat menarik lah. Berbanding saya tengok rakan-rakan saya yang keluar daripada universiti. Kan, peluang kerja dalam TVET ni sangat-sangat menarik. Dan alhamdulillah saya diberi peluang oleh untuk sambung belajar di peringkat universiti juga. Sebenarnya bukan budak golongan-golongan yang terlibat dengan TVET ni bukan tak ada peluang untuk sambung tuan kan. Dia boleh sambung untuk apa-apa peringkat dan kemahiran lain lagi. So dari segi daripada pihak tuan sekarang kan, macam mana tuan mengerak langkah untuk menarik minat belia-belia ni untuk minat dalam bidang TVET ni? Saya tengok bermacam promotion tuan buat, bermacam perkara tuan buat. Okey tuan, macam mana tu? Okey, pertama sekali kalau kita bercakap tentang belia orang muda, kita ada, kalau ikut kepada dasar belia Malaysia, kita ada 8 kategori belia yang ramai orang tak tahu. Okey. Bahkan banyak jabatan kementerian agensi tak tahu, melainkan Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan ataupun majlis-majlis belia yang tahu. Itu sajalah. Tapi dari segi umumnya ramai yang tak tahu. Apa tu 8 kumpulan kategori belia? Antaranya belia bersekolah, belia IPT dan kemahiran, belia berkejaya, belia berisiko yang duduk dekat penjara dan sebagainya. Kemudian belia Malaysia di antarabangsa, sama ada dia belajar ataupun bekerja di luar negara. Kemudian belia masa di kalangan macam ibu tunggal muda, pasangan muda, belia minoriti, orang asli, orang Kedah, macam-macam jenis kategori belia. Okey, sebab tu awal tadi saya kata menetapkan TVET sebagai second class tu adalah satu kesilapan. Sebab TVET ini boleh kita lihat sebagai dua intervensi. Satu intervensi sosial, satu lagi intervensi kerjaya. Bahkan kadang-kadang approach itu kedua-dua sekali. Intervensi kerjaya dan juga intervensi sosial. Okey, contoh, kalau beliau bersekolah, okey, adik-adik kita kat sekolah yang kecenderungan dia minat dalam bidang kemahiran dan ketika tu di sekolah dia tercicir, kaki ponteng dan sebagaimana sebagaimana yang selalu orang dengar lah kan. Selalunya kita menggunakan pendekatan intervensi sosial dan kerjaya itu melalui pendekatan TVET bagi menangani tingkah laku mereka supaya tidak terjebak dengan gejala sosial. Sebab tu kalau budak sekolah ni, kalau dia minat motosikal, dia tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke kolej vokasional ataupun sebagainya, tetapi di sekolah dia kaki ponteng ataupun dia hadapi masalah sosial, kita bagi peluang dia menjalani latihan kemahiran bidang motosikal melalui approach pendidikan kemahiran tidak formal. Okey, maksudnya mungkin latihan kemahiran yang bersifat komuniti di tempat dia. Kalau dia duduk di PPR, kita buat di PPR. Kalau dia duduk di luar bandar sejauh Gua Musang Baling, kita buat di sana. Supaya TVET ini boleh diangkat sebagai satu intervensi sosial dalam menangani permasalahan mereka. Sebab TVET ni, kita bukan hanya boleh melihat untuk melahirkan tenaga kerja mahir, tapi banyak elemen pelengkap dia. Kerja mahir ada, kemudian boleh diangkat sebagai, kata orang tu, menangani isu sosial. Ketiga, mempersiapkan mereka ini untuk berada dalam komuniti dan sebagainya. Sebab tu saya banyak fokus kepada kumpulan begini.
terutama kumpulan belia yang kita katakan belia need and not in employment, education and training. Ini tercicir teruk lah ni. Okay, hilang daripada radar pendidikan. Yang ini kita reach out mereka untuk kita berikan intervensi kejayaan dan sosial melalui TVET. Begitu juga kalau yang lepas SPM, sama ada keputusan dia baik ataupun tidak baik, kita channelkan dia untuk memasuki institusi latihan kemahiran awam dan juga swasta. Okay, kalau yang swasta, dia ada dia punya pembiayaan tertentu lah, contoh tabung kemahiran dan sebagainya. Jadi kalau yang keputusan di SPM dia bagus, kita bantu dia untuk melanjutkan pelajaran ke institusi latihan kemahiran awam. Jadi itu yang saya buat sejak 15 tahun dulu, dan alhamdulillah saya selalu fokuskan kepada mereka yang sebenarnya lepas SPM atau lepas persekolahan menengah ataupun tak tamat sekolah menengah yang memang betul-betul tak ada peluang nak masuk ke institusi latihan kemahiran awam. Maksudnya katakan dia nak masuk AKBN syarat dia 3 kredit kan, dia memang langsung tak boleh masuk. Jadi ini yang kita approach mereka melalui kita punya rangkaian dan juga kita punya platform kita lah. Sangat orang cakap banyak itu buat untuk menarikkan belia ni, dan sangat mencabar lah sebenarnya kita tarik minat belia ni kan. Kita bukan kita tengok minat dia juga kan, apa yang dia minat untuk Betul. serap kan. Sebab Hafiz, bila bercakap pasal soal minat ni, kadang-kadang kita kena faham trend belia kita semakin hari semakin berubah. Sekarang dah masuk generasi Z, generasi milenial, macam-macam generasi sekarang. Jadi approach juga perlu berubah. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan teknologi yang menyebabkan pemikiran berubah, cara bekerja berubah, cara hidup juga berubah. Betul. Jadi kalau kita tidak menyediakan kursus dan juga pendekatan teknologi yang bersesuaian dengan minat mereka, yang bersesuaian dengan keperluan dan kehendak mereka, kan, saya bimbang kita akan berhadapan dengan krisis penawaran kursus yang langsung tidak lagi diminati oleh mereka. Mereka akan mula berhadapan dengan mungkin isu pengangguran yang lebih serius dan sebagainya. Jadi institusi latihan dan juga institusi pendidikan awam maupun swasta juga harus juga melihat trend anak muda masa kini. Mereka harus memahami bagaimana approach untuk anak muda kita sekarang. Dia tidak lagi boleh mengatakan kursus 3 tahun itu dilihat membentuk mereka ni akan menjadi seorang yang cemerlang. Tidak juga, mungkin kursus yang hanya mungkin 6 bulan, kemudian mereka menimba kemahiran di tempat kerja, dan dari situ mereka akan menimba pengalaman dan akhirnya mereka akan mempertingkatkan kemahiran melalui approach mungkin pembelajaran sepanjang hayat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi sekarang pun kita tengok anak muda terdedah dengan teknologi dan mereka senang untuk adapt segala perubahan dan juga informasi yang diberikan. Betul. So Dek, betul macam bila tuan jalankan training tu, bila pelajar ni habis satu program, dia mesti akan dihantar di industri. So that macam mana peranggapan pihak industri tu terhadap pelajar TVET ni sendiri? Macam kita tengok ni bukan sebab perkauman lah. Mungkin ada setengah mentality mindset majikan, dia tak nak ambil kerja daripada budak Melayu. Kau malas lah, kau apalah, kau inilah kan. Sebab even though sebelum saya masuk belajar, saya bekerja sini pun saya sini pun ada jumpa yang budak Melayu macam ni, ada yang bagus, ada yang pemalas. So that mentality orang tu tak diubah. Macam mana tuan menghadapi majikan-majikan yang untuk ambil belia-belia ni bekerja, mentality macam tu? Okey. Tidak dinafikanlah isu tersebut memang berlaku. Okey, tetapi secara overallnya tidak kiralah Melayu, Cina, siapa pun majikan itu, okey, mereka mengharapkan belia kita ni boleh bekerja. Okey. Isu yang dihadapi sekarang ni adalah pertembungan di antara majikan dan juga bakal pekerja. Dalam konteks ni belia lah. Pertembungan itu membawa maksud iaitu mereka tidak menjadi rakan kongsi yang sebenar. Okey, sebab tu saya gunakan formula yang dipanggil Youth Adult Partnership. Okey, sudah tiba masanya
youth adult ni, orang dewasa, bolehlah kita anggap majikan ni sebagai orang dewasa. Mereka harus berperanan untuk membimbing belia kita. Bila sebab membimbing ni, mereka perlu untuk menyediakan satu bentuk latihan ataupun bimbingan yang bersesuaian. Dan majikan juga harus sedar bahawa populasi belia kita semakin mendominasi negara kita dan mencecah hampir 50% penduduk di negara kita ni adalah golongan belia yang berumur 15 hingga 35 tahun. Okey. Jadi kalau mereka ingin bercakap tentang kelangsungan perniagaan, mereka harus juga memahami seni nak menyantuni orang muda. Kerana kuasa beli orang muda sekarang semakin kuat dan juga semakin kata orang tu benar-benar menguasai seluruh aspek ekonomi negara kita. Alright. Sebab itu bagi mana-mana majikan, saya berani katakan dalam tempoh daripada pandemik COVID-19 ni, dalam tempoh 2 hingga 3 tahun, kalau tidak mengubah cara mereka untuk menyantuni orang muda, mereka akan berhadapan dengan masalah sukar untuk mendapatkan tenaga kerja. Waimah tenaga kerja di peringkat bawahan, separuh skill ke tidak mahir sekalipun, mereka akan berhadapan dengan kesukaran. Okey. Balik juga kepada belia kita. Belia kita juga berhadapan dengan masalah mereka ini tidak ada spirit, semangat untuk mencuba sesuatu yang baru. Belia kita kena faham bahawa dengan ledakan revolusi industri 4.0, dengan pandemik COVID-19, segala-galanya memerlukan 3 approach untuk mereka ini kalau nak kekal dan juga relevan dan juga signifikan di dalam industri pekerjaan, iaitu apa dia? Mereka kena bersedia bahawa mereka perlu sentiasa upskillkan diri mereka. Mereka kena sentiasa reskill diri mereka. Kemudian mereka juga sentiasa kena faham tentang lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Suka tidak suka, waimah dia seorang engineer sekalipun, mereka kena bersedia untuk mempertingkatkan kemahiran dengan ilmu dan juga ilmu pengetahuan maupun ilmu kemahiran. Antara sebab kita tengok ramai yang menganggur, mungkin ada kita ini kita dengar jurutera pun buat burger lah dan sebagainya, sebab mereka dah kata orang tu dah sedap dah dengan gaji dan kerja mereka satu ketika dulu. Betul. Mereka tidak ada cross skilling, mereka tak ada upskill diri mereka, dan tiba-tiba bila pandemik berlaku, kan kita memerlukan orang yang berkemahiran dalam IT dan sebagainya kan. Walaupun engineer ni adalah tahu pasal IT, tetapi hari ini IT dia adalah sejarah teknologi, bukannya teknologi terkini. Tetapi kalau dia upgrade diri dia akan kekal relevan hari ini, insyaAllah. Okey tuan. Tuan, macam kita tengok belia ni, maksud belia tu bukan sekadar belia maksudnya yang mendapat kemahiran saja. Di peringkat universiti ni pun kita anggapkan sebagai belia. Bagi pendapat tuan, adakah macam di peringkat-peringkat universiti yang punya pendidikan yang tinggi ni, adakah diorang perlu ada satu skill di samping dengan diorang ni juga? Sudah pastilah. Sebagai contoh, hari ni kebetulan hari ni pun kita bercakap tentang pekerjaan. Kebetulan you all punya persatuan yang anjurkan Persib. Persatuan Siar Pertanian. Pertanian. Hari ini saya mendapat 2 offer, 2 tawaran daripada majikan. Satu Felda Plantation dan juga satu lagi Sime Derby Plantation. Mereka memerlukan Felda, saya ingat hampir 10,000 pekerja. Dan Sime Derby dia memerlukan awalnya 50 orang. Apa jawatan dia? Jawatan dia adalah drone operator. Drone operator, okey. Drone operator untuk sektor peladangan mereka. Jadi kat sini nampak pekerjaan dalam bidang peladangan, ramai anak muda kita tak mau kerja suatu hari ini disebabkan pekerjaan itu tidak cool. Betul. Tak nampak kecil. Okey. So saya tadi berbincang dengan mereka, saya katakan you tidak boleh kata jawatan tu pekerja ladang. Kan anak muda tak cool. You patut tukar nama penjawatan tu. Dan dia kata apa? You kena letak drone specialist. Kan? Apa you boleh sebut drone technician
plantation apa benda sekalipun ataupun plantation specialist kurungan drone ke. Jadi ini akan merangsang anak muda untuk belajar dalam bidang pertanian sebab dia tahu dia akan menggunakan teknologi terkini drone. Okey. Itu satu. Kedua, anak muda sekarang bukan saja dia nak teknologi itu diguna pakai, tetapi mereka mahukan environment kerja mereka yang bersesuaian dengan kehendak mereka. Bukanlah kita nak memperlekehkan mereka, tapi apalah salahnya kalau sesuatu bidang pekerjaan yang kita nampak selekeh, pakaian tidak kemas tu, kita kemaskan dia. Okey, kalau katakan dalam bidang plantation tu tadi, yang tadi saya kata tu drone tu, mungkin dia boleh pergi kerja pakai jaket kan? Jaket, kemudian dia boleh ada uniform. Jadi ini semua akan menyebabkan anak muda rasa seronok sebab mereka inilah yang akan mempromosikan pekerjaan tersebut. Cuba bayangkan kalau ada 10 graduan daripada UKSI jadi drone specialist dalam bidang plantation, bekerja di Sam Derby contohnya. Sudah pasti mereka ni akan secara tidak langsung berkongsi gambar-gambar kerja mereka dengan menggunakan teknologi, dan inilah duta-duta yang harus kita angkat, kan? The real story peer to peer, orang muda kepada orang muda, sebab kena faham dekat ini adalah dekat orang muda. Jadi kita sebagai penyedia pekerjaan dan juga penyedia latihan universiti ataupun kolej ataupun institusi kemahiran harus melihat benda-benda yang mungkin pada mereka satu ketika dulu remeh, tetapi hari ini adalah satu benda yang akan memperlihatkan anak muda berminat dengan bidang tersebut. Tuan, kat sini dekat komen kita ada soalan. Soalan dia macam ni lah. Macam mana dengan mentaliti company bila graduate baru memohon kerja, tapi jawapannya memerlukan pengalaman bekerja? So that macam mana kita nak company-company ni bila anak muda, kita tahu bila minta kerja kita tak ada pengalaman. So that macam mana company-company macam ni yang kita nak, macam mana kita nak interrupt dia supaya dia terima belia sebenarnya? Dia sebenarnya tidak susah. Yang susahnya ialah macam tadi saya kata tadi, pertembungan antara majikan dan juga orang muda. Okey. Sepatutnya kedua-dua pihak ni perlu menjadi rakan kongsi untuk kejayaan masa depan ataupun kemakmuran ekonomi bersama. Okey. Memang menjadi satu isu apabila isu pengalaman ini dibangkitkan. Okey. Dan kadang-kadang kita pun tidak boleh salahkan majikan sebab pengalaman yang dimasukkan bukan saja pengalaman dalam bidang kerja tu, tapi pengalaman hidup mereka. Antaranya macam tadi kerja-kerja kesukarelawanan. Okay? Bagaimana mereka ini boleh mempersembahkan diri mereka dalam bentuk visual. Contohnya seseorang tu perlulah sekarang majikan tak ada masalah nak mengesan seseorang ni boleh bekerja betul pun tidak. Contoh kalau macam Hafiz macam siaran kita malam ni, kalau direkodkan boleh dijadikan satu bahan rujukan kepada majikan. Betul. So majikan mahukan beliau yang ada komunikasi, yang berfikiran kritis dan juga mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Okey. Itu antara yang majikan harus, sebab ia related dengan Society 5.0, Revolution Industry 4.0, yang bukan saja mahukan seorang pekerja itu mahir, tetapi soal kreatif dan kritis juga itu diambil kira. Jadi banyak sebenarnya. Sekarang ni saya sedang sibuk dengan skim perantisan nasional. Daripada 10 resume yang kita terima, 9 reject. Antara benda yang reject ialah email, alamat email pun menakutkan. Baby Garang @76@gmail. Papa sayang. Ini semua melambangkan identiti bakal pekerja kita ni. Kemudian ada yang kita lihat daripada email atau nombor telefon kan, bila kita tengok kerja dia asyik hari-hari duk hentam orang sana, hentam orang sini. Sebenarnya kita menggunakan teknologi media sosial tanpa kita sedar, kita yang telah meletakkan satu tembok penghalang untuk orang mengambil kita bekerja. Jadi anak muda kena lebih berhati-hati dan juga berhemah apabila mereka menggunakan media sosial, sebab media sosial antara penyebab
mereka tidak dapat bekerja sebab majikan tidak susah untuk membuat penilaian terhadap seseorang tu. Kemudian saya nak menggalakkan belia kita juga kan. Macam Hafiz kan, saya ikuti juga kan, contoh penulisan-penulisan tentang kejayaan diri dia kan, ini semua majikan akan ambil kira, bagus budak ni, dia kat situ kita dapat menilai sejauh mana kritis pemikiran dia terhadap bidang yang dia ceburi. But sometimes belia kita, dia belajar bidang tu tetapi dia tidak suka pekerjaan tu. Itu dapat dilihat daripada cara-cara yang dia paparkan dalam sosial media dia tu. Ini semua sebenarnya the genuine punya rujukan yang majikan akan lihat berbanding sekeping atau sehelai resume yang dikirimkan. Okay. Sangat nak cakap banyak yang tuan telah bagi untuk belia-belia ni sebenarnya. So that sekarang ni belia-belia ni kena orang cakap, kena mengenal pastilah sebenarnya sebelum diorang mohon satu kerja tu, tengok apa yang perlu ada pada diorang, apa yang perlu ubah sebelum permohonan kerja tu dilakukan kan. Okay, so that tuan, macam saya tengok di Facebook tuan, program-program tuan, program Belia Mahir, Ribbon Kuning. Macam mana tuan boleh start dengan program-program macam ni untuk belia-belia kita ni? Boleh tuan cerita sikit Belia Mahir tu program macam mana, Ribbon Kuning ni program macam mana, supaya orang di luar tahu dan mungkin diorang ada yang berminat, ada yang nak join program-program ni. Saya dah usia 44 tahun Hafiz, saya dah tua dah. Memanglah saya berpengalaman dalam orang kilang dan sebagainya. Bahkan sekarang saya sebagai social aktivis belia, saya terlibat dengan Manja Belia Malaysia, segala macam-macam anugerah belia saya dapat dah. Tapi saya tidak boleh melakukan semuanya sendirian. Okey, bahkan saya dah mula mencapai tahap saya perlu ada work-life balance dalam hidup saya. Saya dah berkeluarga, saya perlu memikirkan keluarga yang telah lama saya so-called macam abaikan untuk memperjuangkan soal pembangunan belia berkemahiran. Saya memerlukan orang-orang macam Hafiz dan juga graduan-graduan universiti kan untuk saya transfer of knowledge dan juga transfer of teknologi yang saya ada supaya kita sama-sama dapat menyuburkan dan membugarkan inspirasi kepada belia kita untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang mempunyai anak muda yang berkemahiran dan berteknologi tinggi. Dan untuk pengetahuan, hari ini adalah hari teknikal, hari teknologi, hari pekerja teknikal Malaysia kata saya. Boleh search hari ini. Okey, adalah satu hari yang sebenarnya mengiktiraf orang-orang TVET ni, mengiktiraf anda semua yang sedang menonton ni. Mungkin anda tidak tahu kita ada hari yang mengiktiraf potensi dan bakat kita. Selain daripada pengiktirafan tangan emas bagi mereka yang terlibat dengan WorldSkills dan sebagainya tu. Okey. Ada kesedaran untuk melihat generasi muda kita ini generasi yang berkemahiran, negara kita negara yang bukan saja negara pengguna satu produk, tapi kita boleh menjadi negara yang boleh mencipta produk dan sebagainya kan. Wujudlah program Belia Mahir itu dan juga projek Ribbon Kuning. Projek Ribbon Kuning ini mengkhususkan kepada mereka yang perlu diberi peluang kedua kerana mereka ada sisi gelap dalam kehidupan. Okey? Seperti bekas banduan, bekas salah jubana, bekas pengguna dada, bekas remaja yang terlibat dengan masalah sosial, jadi ibu muda dan sebagainya, supaya mereka ini tidak terus memilih jalan yang salah selepas melalui proses kepulihan ataupun perlindungan ataupun proses koreksional. Jadi kita jadikan TVET itu sebagai social intervention kepada mereka ni dengan diberi latihan kemudian supaya mereka dapat bangkit daripada masa lalu. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang mungkin akademik tak berapa nak cemerlang, tetapi mereka mempunyai tangan-tangan emas yang hebat. Jadi bagaimana kita menggunakan bakat mereka, potensi mereka untuk kita selahkan supaya mereka tahu bahawa mereka mempunyai banyak pilihan baik dengan kemahiran yang mereka miliki. Bagi projek Belia Mahir, fokus kita semakin bertambah. Kalau dulu kita fokus kepada mereka yang gagal SPM, ataupun kena buang sekolah ataupun tak tamatkan sekolah untuk mereka memilih kemahiran. Tapi sekarang kita dah mula tambah kepada dua segmen. Satu segmen kerja. Segmen kerja ni kita ada kolaborasi
dengan banyak majikan yang memerlukan tenaga kerja sebab pertubuhan di bawah belia mahir ni kita mempunyai ramai mempunyai network rangkaian pengurus-pengurus sumber manusia di dalam industri lah. Okey. Kemudian kita wujudkan satu segmen lagi belia mahir bisnes. Belia mahir bisnes ni adalah untuk kemahiran komuniti seperti barber, mekanik tayar, tukang jahit. Mereka ni kita bagi latihan kemahiran tidak formal dan akhirnya mereka boleh menjana pendapatan di komuniti mereka sendiri. Jadi sekarang di bawah belia mahir ada 3 cabang. Satu, belia mahir latihan, itu kolaborasi dengan banyak kolej-kolej kemahiran dan juga beberapa yayasan dan juga syarikat-syarikat yang memberikan CSR untuk latihan kepada belia-belia kita. Kedua, belia mahir kerjaya dengan kerjasama majikan-majikan. Dan yang ketiga, belia mahir bisnes. Jadi itu kita punya fokus kita lah. Okey tuan, begitu banyak lah. Macam lepasan universiti yang menganggur ni kan. Adakah macam berminat macam diorang, yelah kita tahu di peringkat universiti makin lama makin banyak mahasiswa yang dah berjaya dah keluar. Tapi peluang kerja tu orang cakap belum rezeki lagi. Kadang saya ada juga jumpa kawan-kawan saya dah habis belajar ini, kau kerja benda lain di luar bidang dia. Adakah di luar kemahiran dia, adakah macam program belia mahir ni dibuka kepada apa panggil mahasiswa-mahasiswa yang dah habis ni tapi dia menganggur, dia tak dapat kerja 1 ke 2 tahun. Adakah diorang ni boleh join program seperti macam ni? Kepada adik-adik mahasiswa sekalian, okey, ada kalanya kita perlu sedar bahawa ilmu yang kita miliki itu mungkin tidak sepenuhnya diguna pakai di industri. Jadi tidak salah kalau kita melakukan kerja dari bawah kan, dan dari situ kita akan tunjukkan bahawa kita boleh memberi lebih banyak kepada majikan kalau majikan nampak kebolehan dan juga kemahiran yang kita ada ditambah dengan persijilan ataupun ilmu yang kita miliki sepanjang kita belajar tu untuk kita berikan. Okey. Maksudnya ialah kan peluang pekerjaan itu sebenarnya banyak. Mungkin pekerjaan yang ada mungkin tidak selari dengan kelayakan akademik yang mereka miliki. Nasihat saya, pergi saja terima dulu, kemudian dari situ bina pengalaman kerana ada setengah-setengah keadaan teknologi tertentu itu hanya ada di industri. Itu yang pertama. Seterusnya ialah isu susah dapat kerja ataupun lambat dapat kerja ni mungkin juga disebabkan iaitu channel yang ditemui. Mahasiswa banyak menggunakan channel-channel yang sifatnya formal. Contoh Jobstreet, lagi apa tu, Job Malaysia, kan? Okey, kenapa tidak anda mencari platform-platform seperti belia mahir contohnya, kan? Dan juga mempunyai rangkaian-rangkaian tertentu. Dan kat sini kita cuba untuk memperjodohkan anda dengan majikan. Namun begitu akan ada kelebihan dan juga kekurangan di mana-mana. Mungkin kelebihan di majikan, kekurangan di kalangan bakal pekerja ataupun kelebihan di pekerja. Jadi kat sinilah peranan kita sebagai di belia mahir untuk kita pertemukan, kita buat penjodohan itu supaya suatu situasi menang-menang itu ada. Kan tidaklah terlalu rendah gajinya, jawatannya, dan tidaklah terlalu tinggi gajinya dan jawatannya. So in between itulah sebenarnya adalah proses untuk mempertemukan dan membina kepercayaan di antara majikan dan juga graduan universiti, di mana kedua-duanya akan meraih benefit manfaat yang bersama. Jadi kepada adik-adik, terus saja mencari peluang yang ada. Okey. Dan nasihat saya ialah lately ni saya banyak berkaitan dengan pekerjaan.
apa yang saya lihat ialah kesediaan anak muda kita ini untuk mencuba bidang baru tu kurang. Kemudian kesediaan belia kita, anak muda kita untuk berhijrah juga kurang. Dan yang paling sangat menyedihkan ialah terlalu ramai yang kita jumpa yang seolah-olah mahukan pekerjaan itu berada di sisi mereka. Itu mungkin kena ubah lah. Kena ubah. Namun secara overallnya apa yang saya dapat katakan, peluang insya-Allah ada. Mungkin dalam keadaan sekarang ini peluang untuk selari dengan kelayakan yang kita ada mungkin agak kurang. Namun tidak salah untuk kita mencuba menyelahkan bakat kita dari peringkat yang bawah. Memang di peringkat mahasiswa macam kami yang menganggur ni mungkin boleh insya-Allah boleh menyertai lah belia mahir ni kan. Kiranya berlaku pengangguran. Tak ada masalah, boleh. Bukan saja menyertai program, tetapi boleh turut sama dengan kita untuk terutama yang dah bekerja kan. Kalau rasa untuk turut sama memberi inspirasi, perkongsian-perkongsian macam ni kan, berkongsi tentang pengalaman kerja dia, boleh buat, tak ada masalah, kita sedia untuk bantu. Tuan. Okay, Tuan, ni ada satu soalan, dia melibatkan macam pekerjaan lah ni sikit. Okay, nak tanya bagaimana untuk respon pada majikan sekiranya pihak majikan bertanya tentang kenapa beliau perlu mengambil saya, sedangkan skill yang saya ada besar kemungkinan ada pada lagi 10 lagi calon permohonan kerja. Maksudnya sekiranya majikan bertanya pada kenapa, mungkin dia menghadapi soalan ni, kenapa majikan tu perlu pilih dia sebenarnya. Mungkin dari jawapan dia mudah saja. Soalan ni saya juga semasa saya dengan Mak Sushita, saya selalu tanya. Okey, biasanya majikan kalau tanya soalan ni sebenarnya di sebalik soalan tersebut dia nak tengok adakah anda study ataupun tidak tentang kami. Okey. Ini adalah proses halus doktrinisasi. Kalau di Jepun ni, kita kalau Japanese, sebab saya pernah bekerja di Osaka dulu, ini adalah perkara yang kita tanamkan dekat masyarakat Osaka di kalangan pelajar sekolah sampai universiti, kan, untuk ada kecintaan yang tinggi terhadap Matsushita. Jadi semua pelajar, semua masyarakat tahu susu galon Matsushita ni, apa-apa produk dia, jenis model dia, kan. Dan proses ini berlaku apabila Matsushita sentiasa dekat dengan universiti, dengan sekolah, dengan kolej. Dan pelajar juga tahu bahawa mereka akan belajar bersungguh-sungguh untuk bekerja, satu penghormatan besar kalau dapat bekerja dengan Matsushita. Sebab Matsushita Panasonic berada di seluruh dunia. Jadi benda yang sama saya pernah bertanya dekat mereka yang ingin bekerja dengan Panasonic, Matsushita, teknik nasional produk, soalan yang hampir sama. Sebab saya nak melihat, saya tanya Hafiz, saya nak tengok Hafiz tahu tak tentang syarikat saya, bila syarikat saya ditubuhkan, apa produk syarikat saya, apa kecemerlangan syarikat saya yang awak tahu. Okay? Anda mungkin minum Milo, tapi anda mungkin tak tahu Milo ni ditubuhkan tahun bila. Dan Milo ni ada ke tidak dekat Indonesia. Okay? Jadi benda ni, so jadikanlah diri anda mencintai pekerjaan ataupun bidang yang anda pilih. Bila anda ada kecintaan yang tinggi terhadap kerjaya pertanian ini, contohnya kalau dalam konteks pertanian ini, anda juga harus tahu syarikat mana yang bekerja dan yang beroperasi dengan bidang ini, dan sejarahnya bagaimana, kan, kisah-kisah kejayaannya bagaimana, isu syarikat tersebut kalau ada tu macam mana dan ditangani. Okey, kemudian apakah inisiatif yang syarikat tersebut berikan kepada pekerja-pekerja dia yang menjadi sebutan di luar sana. Sebab itulah saya katakan mahasiswa perlu banyak menulis. Okey, bila anda membaca, anda ada kecintaan terhadap bidang anda mampu menulis, itu akan meletakkan anda sebagai seorang yang harga mahal lah untuk diambil. High value lah. Macam saya kalau kata, okey, saya interview, saya tanya kan,
kenapa saya perlu ambil awak kan? Awak cakap saya ada cerita, saya ni anak yatim, saya anak ini semua mereka kata ini skrip sudah dengar tahun 1980-an lah. Tapi kalau you cerita, saya tahu, okey, saya kenapa sebab saya tahu syarikat ni macam mana. Saya rasa bangga kalau saya berada di syarikat ni sebab syarikat ni sentiasa tidak pernah gagal untuk memberi CSR kepada masyarakat. Sepanjang saya belajar, kan, saya sentiasa berurusan dengan tim CSR syarikat ni. Syarikat ni sentiasa untuk membantu golongan-golongan susah. Jadi saya tertarik untuk turut sama dalam pasukan ini kerana semasa saya belajar, saya juga terlibat dengan kesukarelawanan dan saya mahukan elemen kemahiran saya ada dan juga semangat sukarelawan saya untuk saya berikan kepada syarikat ini supaya kita sama-sama akan terus memberi kepada masyarakat dan akhirnya syarikat ini akan terus di hati semua masyarakat Malaysia. So kita dengar majikan pun rasa, oh bagus budak ni kan. Nanti dia akan tanya, boleh saya tengok you punya portfolio yang you buat kerja-kerja kesukarelawan ni, tengok kan. So daripada kita nak ambil kerana kemahiran yang dia ada, akhirnya kita tengok, oh kemahiran insaniah dia ini adalah pelengkap kepada kemahiran hakiki yang dia ada. Jadi kena jadi seseorang yang luar biasa lah. Maknanya sebelum kita nak pergi temuduga tu kena study lah kan, apa company kita buat apa semua kan. Itu kan ada soalan yang kedua di peringkat sekarang ni manakah menjadi satu kepentingan iaitu kemahiran ataupun pencapaian seseorang tu? Bagi pendapat macam mana? Ini soalan yang orang tak suka dengan jawapan yang saya berikan tau sebenarnya. Okey. Sekarang ni kalau saya selalu duduk dengan kawan-kawan, level-level saya, umur saya sekarang ni banyak jadi pemilik kilang tau. Bila saya tanya apa kita punya trend dalam kita nak ambil pekerja kan. No, nowadays kita tak nak tengok you punya kemahiran lagi. Okey. Senario yang mengatakan budak kemahiran senang dapat kerja semakin berakhir. Jadi adik-adik belia kena ingat kalau sebelum ni sebut graduan akademik susah dapat kerja, hari ini ke hadapan graduan TVET juga akan berhadapan dengan masalah susah nak dapat kerja. Because of what? Because kita melihat kepada pencapaian. Kalau dulu dia panggil KPI lah, Key Performance Indicator. So sekarang kita mau tengok KRI, Key Result Indicator. Okey, kita mau tengok result kerja-kerja you, sama ada result kerja, kalau dalam konteks study ni kita mau tengok result kerja-kerja khusus you, mana kerja-kerja kemanusiaan you, kerja-kerja kesukarelawanan you all, kan? Dan juga kerja-kerja yang berkaitan dengan inovasi ataupun pelibatan dalam hal-hal berkaitan dengan diskusi round table discussion ke focus group discussion ke ataupun bengkel-bengkel tertentu yang sifatnya adalah untuk menyumbang dari sudut dasar ataupun polisi sesuatu. Ini kena banyak buat Hafiz, saya kena ajak kawan-kawan. Okey, kena banyakkan buat benda-benda yang boleh merangka polisi dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dengan pandemik yang ada sekarang ini, semuanya restart button, majikan memerlukan pekerja-pekerja yang berfikiran kritis yang boleh memberi idea-idea yang segar kan, supaya kita sama-sama dapat membangun. Bukan semata-mata bercakap saya ada kemahiran ABC maka patutnya saya senang dapat kerja. Oh tidak akan datang dah mula tak ada berfikiran macam tu. Sebab tu kalau kita study betul-betul Japan dia dah mula start Society 4.0 kan. Sebagai pelajar universiti graduan mesti juga ke arah yang itu. Kita orang kemahiran, saya nak selalu nasihatkan orang kemahiran dia tidak boleh berbangga dengan apa yang dia miliki sekarang. Tapi orang kemahiran perlu mendahului masa, dia perlu selangkah ke hadapan. Bulan 12 ni dia tidak boleh berfikiran hari ini dia berada pada akhir tahun. Sebaliknya, dia sepatutnya bulan 12 dia sudah berada pada tahun 2021. Ini adalah orang-orang kemahiran. Dan sebab orang kemahiran ini dia kena ada pemikiran kritis dan juga kreativiti yang tinggi. Okey, jadi ini amat penting dalam mengukur pencapaian key result indicator tu tadi. Okey, berbanding dengan
hanya memiliki kemahiran. Mungkin ramai orang tidak setuju sebab hari ini kita sedang mempromosikan TVET secara besar-besaran. Kan? Sehingga kan kalau Hafiz perasan kalau ada profesor dengar pun kat sini pun, kalau nak marah pun janganlah marah lebih-lebih. Maksudnya apa? Saya nak katakan kenapa terlalu banyak cerita kelemahan pelajar akademik, pelajar universiti susah dapat kerja, akhirnya macam-macam bantuan dapat, macam-macam inisiatif dapat. Tapi siapa yang nak dengar isu belia-belia TVET macam you all? Sebab gambaran di luar sana orang TVET ni senang dapat kerja, jadi kita tak perlu risau, diorang memang ada kerja. Oh, silap tu sebenarnya. Sepatutnya orang-orang macam awak ni lah, macam orang dalam pertanian inilah harus segala macam bantuan diberikan. Sebab kita lah yang akan menajui ekonomi negara kita dalam era sekarang ni. Kalau you all keluar, you all tak ada drone, macam mana you all nak kerja? Contohnya. Kan? Jadi, kat mana bantuan untuk orang-orang TVET untuk mendapatkan inisiatif ataupun inisiatif? Tak ada. Sebaliknya kalau mereka yang akademik segala macam bantuan, yayasan bagi, kerajaan negeri bagi, itu bagi. Belajar budak TVET je mana? Maksudnya budak TVET daripada semua range lah. Daripada range yang bawah sampailah range yang atas. Sebenarnya agak sunyi lah. Sebab apa? Sebab gambaran belia berkemahiran ni senang dapat kerja tu sehingga kan ramai pemimpin negara terlepas pandang bahawa kita juga ada cabaran sendiri yang perlu disantuni oleh banyak pihak. Betul. Tuan, dari segi bagi pendapat saya lah, dari segi bantuan untuk pelajar-pelajar TVET ni di golongan kemahiran, daripada zaman saya belajar kemahiran dulu sampailah ke hari ni saya nampak dari zaman saya bekerja dengan bos saya sendiri, Cik Nordin sendiri, yang saya nampak satu badan saja yang bantu TVET ni, kemahiran dia itu PTPK, itu je saya nampak. Saya tak nampak lagi badan yayasan lain kan. Tapi bahkan jangan terkejut kalau pinjam PTPTN dia punya interest dia 0 ke 1%. Tapi kalau kemahiran ni 3%. Adil ke tak adil? Memang tak adil lah kerja tu. Kan contoh kan. Okay tuan. So satu lagi soalan kat sini, dia minta pendapat tuan lah. So macam dia dia ni dah bekerja selama 1 tahun dalam satu tempat ni. Okay, dia bekerja dalam bidang kemahiran lah. So adakah company ni tak pernah hantar dia untuk upgrade dia punya skill? Adakah dia kena pergi upgrade skill tu sendiri ataupun dia perlu lari ke company lain untuk upgrade dia punya skill sebenarnya? Okey. Macam saya cakap tadi kepada yang bertanya tu, kalau sedang bekerja dengan company yang macam ni, anda harus bimbang setiap hari dan setiap masa. Sebab company yang macam ni, kalau kekal dengan sikap macam ni, dia tidak akan lama. Okey? Sediakan payung sebelum hujan. Kalau ada peluang untuk mempertingkatkan kemahiran dengan latihan-latihan percuma yang banyak sekarang ni kerajaan sediakan, pusat pembangunan kemahiran di setiap negeri ada, konsultan-konsultan di bawah program pelaksanaan penjana ada, pergilah kan, pergilah hujung minggu ke online ke, dapatkan ilmu tambahan untuk upskill atau reskill atau cross-skilling diri anda. Okey, dan bila anda dah ada itu semua, duduk dengan majikan, tanya tentang career pathway diri anda di dalam syarikat dia. Kena berani untuk bertanya. Tanya dengan majikan sejauh mana career pathway saya. Sebab kita kena ada satu perkataan, satu rasa dalam diri kita, itu jaminan pekerjaan untuk masa depan kita. Kalau majikan tidak memberikan jaminan pekerjaan kepada kita sebagai pekerja, kan, kita kena persiapkan diri kita dengan upskill, reskill, cross-skill, lifelong learning itu tadi, maka berhijrahlah ke syarikat lain. Okey? Dengan nak berhijrah ke syarikat lain, sudah pasti anda perlu membawa pengalaman dan juga skill set tertentu yang mereka perlukan. Jadi dengan cara menghadiri latihan-latihan tambahan itu akan menyebabkan anda relevan dan signifikan kepada syarikat yang baru.
Sekali lagi, kalau syarikat tersebut masih lagi tidak mengubah cara berfikir, cara bekerja dia, saya bimbang anda juga akan tersenarai sebagai salah seorang penganggur dalam masa setahun 2 tahun lagi. Okey. Oh, memang yelah kita kena upgrade diri kita sampai bila nak ditakut lama tu kan. Ya. So that kita pergi ke soalan dah. So kita pergi kita punya yang terakhir, harapan TVET tahun 2021 bagi pihak tuan. Apa harapan tuan untuk TVET tahun 2021? Harapan harapan saya pada tahun 2021 ialah setiap tahun kita tengok sejak 5 tahun kebelakangan ni macam-macam inisiatif dan juga insentif TVET diwar-warkan oleh kerajaan melalui bajet. Namun sometimes pada setiap tahun juga dari segi pelaksanaan kita masih tidak berubah, masih ditakut yang sama. Okay? Saya tidak lagi mempunyai harapan yang besar terhadap apa saja inisiatif yang ada disediakan oleh kerajaan. Yang saya harapkan ada dua. Satu adalah pelibatan industri di dalam latihan. Pendekatan teaching factory itu diperlukan. Kita perlukan SAMDB, kita perlukan dalam bidang pertanian macam apa yang kawan-kawan belajar ni, kita perlukan SAMDB, Felda Plantation, apa saja yang berkaitan dengan plantation itu untuk berada di dalam kursi contohnya. Betul. Kita perlukan tenaga pakar mereka itu untuk diangkat sebagai tenaga pengajar industri di dalam industri. Tetapi pihak industri juga janganlah terlalu ego sangat kan. Kalau nak mengajar kena ada pedagogi, kena ada ni kan. Leceh lah kan. Iktiraf bakat mereka sebagai tenaga pengajar berdasarkan kemahiran. Kita nak transfer of knowledge and transfer teknologi itu bukan berlaku daripada luar negara ke dalam negara kita, tetapi daripada industri kepada institusi pendidikan kita. Itu penting. Okay? So akan datang kita akan nampak USI berada di dalam Felda, USI berada di dalam SAMDB punya plantation dan macam tu yang kita mahukan. Kedua yang saya harapkan ialah dari segi belia kita. Saya mengharapkan belia kita tidak lagi terperangkap dengan sindrom dipanggil sindrom yang kata orang manja ataupun ini kita tak mahu. Kita mahukan belia kita agresif, belia kita yang ada jiwa nasionalisme yang tinggi, jiwa kemanusiaan yang tinggi, jiwa untuk memberi balik kepada komuniti, kepada masyarakat yang tinggi. Sebab kita kena ingat bahawa terutama pelajar industri lah, bahawa apabila bergelar seorang graduan, kita adalah ejen kepada perubahan masyarakat kita. Kalau kita duduk universiti tapi kita mengharapkan masyarakat yang membantu kita, rosaklah sistem. Sebaliknya kita sebagai mahasiswa perlu ada jati diri yang kuat, survival yang kuat, semangat yang jitu, sebab kita sebagai mahasiswa adalah ejen perubahan masyarakat yang membentuk masyarakat untuk terus menjadi masyarakat yang cekal menghadapi segala rintangan dan dugaan. Jadi itu saya punya harapan pada setiap tahun sebenarnya. Begitulah. Itu kan, terima kasih tuan. Memang satu cakap malam ni mungkin boleh satu pengalaman baru kepada belia-belia kita, belia-belia yang melihat untuk program malam ni. Okay, tuan, sebelum kita mengakhiri, dah sampai penghujung majlis pun. So sebelum saya mengakhiri program ni, kata-kata akhir daripada tuan untuk belia-belia masa kini untuk menghadapi COVID, untuk kesukaran mencari belia, untuk menghadapi kesukaran untuk belajar. Kita tahu ni kan, nak belajar di online ni bukan satu perkara yang penting. So, kata-kata akhir tuan untuk mereka-mereka yang belia-belia macam ni. Jangan berhenti untuk mencuba. Jangan berhenti sebelum kita menang. Okey? Jangan kita menolak sesuatu yang mungkin tidak biasa untuk kita lakukan. Okay? Kita harus melihat apakah kehidupan kita di hari esok. Okay?
kita bukannya banduan akhir yang akan jatuhkan hukuman pada pukul 6 pagi besok pagi tau. Kalau kita banduan akhir yang memang besok akan digantung, sudah pasti kita tidak buat apa-apa hari ini, ada pun yang tahu ialah duduk di tikar semayang berdoa supaya mendapat keredaan daripada Allah SWT. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati, besok kita kena bekerja. Kita kena bekerja sebab kita perlu ada pendapatan. Kemudian kita perlu untuk hidup. Okey. Jadi apa saja cabaran, dugaan, kita kena sentiasa positifkan diri sebab hari esok bukan ditentukan oleh orang lain. Ditentukan oleh diri kita sendiri. Ada orang hidupnya cepat sampai ke destinasi. Ada orang yang jalan perlahan-lahan macam kuda-kuda tapi akhirnya mampu juga mengalahkan seekor arnab. Okey. Kena ingat yang bulat akan datang bergolek, yang nipis tidak akan datang melayang. Masa depan kita 10 tahun akan datang bukan ditentukan pada tahun yang ke-9, tetapi ditentukan hari ini 5 hari bulan 12 2020. Jadi kepada adik-adik, mahasiswa ataupun siapa saja belia yang mengikuti kita punya perkongsian ini, kan, suka tidak suka, diri kita lah yang tentukan kehidupan kita hari esok dan seterusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, harap apa yang kita kongsikan pada hari ini mampu memberi satu impact kepada mahasiswa-mahasiswa ataupun belia-belia yang melihat pada malam ini. So, memang tujuan saya buat program ini memang saya nak buat pendekatan kemahiran tu dengan belia. Sebab saya sendiri pun dah mengalami kemahiran tu sendiri di peringkat yang awal juga. So, that kenapa saya bawa untuk kawan-kawan mahasiswa saya kan. So, Alhamdulillah program kita dah tamat pada waktu ini. InsyaAllah sekiranya ada berkelapangan lagi, InsyaAllah kita akan menyebut Tuan untuk segmen-segmen yang akan datang lah. Okay, boleh. Terima kasih Tuan. Harap kita berjumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Alright. Okay, Terima kasih Hafiz. Assalamualaikum Tuan. InsyaAllah nanti saya akan contact lagi. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum.